Yang Berhormat Datuk Speaker, saya ingin ucapkan terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan untuk meminda Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia yang saya rasa adalah sesuatu langkah yang harus juga diberikan perhatian, kerana selama ini kita rasa bahawa pegawai-pegawai yang terlibat dalam usaha untuk menarik pelaburan ke Malaysia haruslah bukan sahaja diberikan sokongan tapi juga diberikan kepakaran. Dan salah satu sebab penting mengapa atau satu sebab unsur utama yang menentukan sama ada sesuatu pelaburan itu berjaya atau tidaknya sedikit sebanyak bergantung kepada kepakaran yang sedia ada. Oleh itu kita harap bahawa mereka yang dipilih bukan sahaja dapat menguasai semua pengetahuan yang berkaitan dengan sektor masing-masing, tetapi yang penting juga mempunyai penguasaan dalam bahasa Inggeris. Kerana sekiranya ini tidak berlaku, maka amatlah sukar untuk meyakinkan pelabur untuk berbuat demikian. Untuk masa ini kita boleh lihat ini tidak menjadi masalah kerana mereka yang memimpin bahagian-bahagian memang kita rasa telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Tapi kita bimbang untuk masa depan. So oleh sebab itu sungguh pun kita ada Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian seperti ini, tapi dari segi kepakaran ia mestilah dipertingkatkan. Nah, kalau kita lihat daripada subsektor yang timbul, kita rasa bahawa specialty yang berkaitan nampaknya telah berkembang dengan begitu maju sekali, baik dalam bidang LED, dalam bidang mikroelektronik, maka dalam nanoteknologi, dan juga baru-baru ini yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kuantan tentang sumber tenaga datang daripada nuklear pun ada, dan juga seperti kilang logi linas pun menjadi isu. Dan di sini kita nak tahu apakah nasihat dan kepakaran yang boleh diberikan kepada pegawai-pegawai tersebut. Datuk yang betul, di sini kita rasa bahawa selain daripada sokongan yang diberikan kepada pegawai-pegawai, kita harap juga bahawa satu perancangan yang boleh melibatkan semua kerajaan negeri yang terlibat bolehlah diadakan secara sistematik. Buat masa sekarang lautan-lautan yang dibuat, saya rasa dibuat dengan kerap. Tetapi sekiranya kita buat secara umum, adakah ini menepati tujuannya? Saya tidak mahu menyatakan bahawa ini tidak membawa hasil. Mungkin ia memang membawa hasil pada masa yang lampau, tapi untuk masa sekarang, bolehkah pihak kementerian mempertimbangkan bahawa kita buat secara tersasar atau targeted investment recruiting? Kalau kita buat secara roadshow, secara umum, saya rasa mungkin ini akan dianggap sebagai satu program yang am dan umum saja. Tapi kalau kita boleh pergi kepada syarikat tersebut, khususnya mereka yang menunjuk minat, saya rasa ini mungkin akan membawa hasil yang lebih, yang saya rasa yang lebih baik. Dan pada masa yang sama, memang tidak boleh dinafikan lagi bahawa kalau kita lihat dari segi minat syarikat-syarikat yang mahu melabur di Malaysia, mereka mahukan ia memenuhi KPI ataupun syarat-syarat mereka dengan izin. They have a form filled with boxes that they have to tick supaya dapat memenuhi kriteria yang mereka nak tetapkan untuk buat sesuatu keputusan melabur. So oleh itu saya rasa kita harus mempromosikan negeri-negeri ataupun kluster-kluster yang memang telah diakui dapat menampung keperluan mereka. Di antara syarat-syarat yang pelabur-pelabur asing mahu ialah yang pertama ialah human talent ataupun
volume ataupun jumlah dan bilangan pekerja-pekerja dan terlatih juga. Ini yang pertama. Yang kedua ialah supply chain management. Kita mesti ada sokongan yang sewajarnya supaya dapat membolehkan syarikat-syarikat yang melabur dapat mendapat sumber-sumber input-input yang mereka perlukan. Yang ketiga ialah logistik. Itu amat penting. Tentu, dan keempat ialah infrastruktur. Yang kelima ialah urus tadbir baik. Dan keenam ialah sesuatu bandaraya di mana semua aspek-aspek yang membolehkan dia menjadi bandaraya yang baik diduduki mestilah dipenuhi. So dalam aspek ini kita harap bahawa perkara-perkara bukan hanya khusus kepada perindustrian, tetapi yang bukan berkaitan, that means non-related factors, dia pun harus diambil kira. Kerana sekarang kalau kita lihat dari segi syarikat-syarikat, mereka akan pilih tempat ataupun tapak di mana ada pekerja-pekerja profesional yang terlatih. Dan kita pun mesti lihat apakah sebab yang membolehkan pekerja-pekerja profesional yang terlatih itu memilih menduduki di sesuatu bandaraya. Saya rasa itu yang penting. Dulu kalau seseorang nak cari kerja, dia akan pilih syarikat dulu. Tapi sekarang berlainan. Untuk mereka yang paling unggul, untuk mereka yang paling pakar, untuk mereka yang profesional, mereka akan pilih bandaraya mereka nak diambil dulu. Lepas itu baru pilih syarikat yang mereka nak kerja. Itu adalah fenomena sekarang yang kita mesti akui. So dalam aspek ini, kalau kita nak bangunkan sesuatu tempat daripada asas, mungkin agak sukar sikit, mengambil masa yang panjang, dan kemungkinan besar tidak dapat menarik peminat dapat menarik minat daripada pelabur-pelabur yang kita sasarkan. Lebih baik kita bergantung kepada built-in, dengan izin built-in advantages yang sedia ada. So dalam aspek ini, saya bagi pihak, bukan sahaja kawasan saya, juga bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita amat menghargai sumbangan yang diberikan oleh staf-staf selama ini dalam pihak kementerian dan juga dalam Maidan. Dan kita harap bahawa ia dapat dipertingkatkan supaya ia bukan sahaja memberikan manfaat kepada negara tetapi juga kepada rakyat. Dalam aspek ini, kita harap bahawa insentif-insentif yang diberikan juga dapat diperluaskan. Kerana pada masa sekarang, seperti yang Yang Berhormat Timbalan Menteri tahu, kita mempunyai saingan yang begitu kuat sekali. Kalau kerajaan persekutuan nak menggalakkan pertumbuhan industri RE, renewable energy, maka kita mesti berikan insentif yang lebih dalam aspek ini. Nah, kerajaan negeri boleh memberikan diskaun seberapa yang boleh, tapi itu pun agak terhad. Dan saya rasa kerajaan persekutuan pun akan akui bahawa akhirnya yang dapat manfaat hasil daripada pelaburan ini ialah kerajaan persekutuan. Kerana kerajaan persekutuan akan meraih hampir segala bayaran-bayaran cukai yang akan dibayar, manakala kerajaan negeri tidak akan mendapat sebarang faedah kecuali peluang-peluang pekerjaan. Datuk Yang Ketua, dalam aspek ini kita harap bahawa infrastruktur dalam kawasan perindustrian atau taman perindustrian ini dapat dipertingkatkan. Bukan sahaja dari segi jalan, bukan sahaja dalam segi perparitan dan longkang, tetapi juga dalam aspek broadband. Saya rasa ini adalah amat penting dan merupakan satu kelebihan yang boleh memihak kepada negara kita untuk menarik pelabur-pelabur tersebut. Memang bahawa urus tadbir baik merupakan satu faktor penting. Dalam aspek ini, kalau kita lihat hasil atau prestasi yang ditunjukkan oleh negeri-negeri seperti Pulau Pinang dan Selangor, memang menunjukkan bahawa pada 3 tahun ini negeri Selangor dan Pulau Pinang mempunyai satu keputusan yang amat menyelah sekali. Dan tentu ini adalah secara kerjasama dengan pihak kementerian. Dan sekiranya kita boleh meneruskan usaha ini,
kita tidak akan terpengaruh oleh polemik-polemik yang dikeluarkan tadi oleh orang yang tak tahu. Biarlah mereka yang jahil terus jahil. So, dan sekiranya dia nak buat itu lontaran fitnah bahawa kita tolak pelaburan 3 bilion, kita mana ada tolak pelaburan US dollar 3 bilion. Kita hanya menyatakan dengan tegas bahawa kata itu kota. Kalau kita buat sesuatu janji, kita mesti tunaikan janji. Dan apabila seseorang pelabur datang untuk meminta bahawa kita jamin, kita garanti dapat bekalkan 1000 elektronik dan electrical engineer, saya rasa nanti saya akan habis supaya mereka faham. Selalu mereka tak mau faham. So kalau kita boleh berikan janji, kita boleh tunaikan, kita boleh laksanakan, tentu kita akan tunaikan janji. Siapa tak mau pelaburan berbilion-bilion? Tapi bila mereka minta kita mesti bekalkan 1000 jurutera electrical dan elektronik, ini bukan perkara mudah. Tanyalah TNB, senang dapat electrical dan electronic engineer ke? Untuk tadi yang berhormat, saya pun tak tahu kawasan mana dia datang. Dia tak tahu jurutera electrical dan elektronik are on top of the engineering chain, mempunyai gaji yang paling lumayan dan tinggi, kerana disiplin mereka paling suka sekali. Nak dapat 1000 electrical dan electronic engineer bukan senang. Kalau minta daripada tenaga, tak tahu ada atau tak ada. Dan macam mana kita boleh jamin, berikan garanti untuk sesuatu yang kita tak ada? Jangan pula cakap, oh kita dapat produce dalam 3 tahun. 3 tahun Malaysia ada 1000 electrical dan electronic engineer yang berkebolehan dan berkemampuan untuk memenuhi aspirasi mereka. So oleh itu, kita tak mau janji apa yang kita tak boleh tunaikan. Kerana kalau kita janji, kita jamin. Bila jamin, lalu speaker, kita mesti tanda tangani. Dan bila kita tanda tangani tak dapat tunaikan, apa akan berlaku? Kita kena bayar ganti rugi dan pampasan. Kita tak mau apa yang berlaku dalam skandal Port Klang Free Trade Zone skandal berulang lagi. Kerana bagikan comfort letter yang tak comfortable pun, Kerajaan Persekutuan telah rugi 13 bilion ringgit. Itu yang jadi masalah. So oleh kerana kata itu kota, dan kita nak tunjukkan ini adalah urus tabir yang berlainan. Sama dengan Mida, bila kita cakap satu, ia bermakna satu, dua bermakna dua. Itulah sebabnya kita cakap kita tak berani jamin, kita akan usahakan. Mereka cakap tak mau, kita mau jaminan. Tak boleh, tak boleh. Okey, mungkin lain kali kita akan datang lagi. Boleh, dan oleh itu saya rasa yang jahil punya tak perlulah. Yang jahil tadi saya bagi. So bila yang kita tak sebut, saya nak kena dengar nasihat. Bila anda ucap, saya diam dengar. Sekarang duduk diam-diam dengar. Brain boleh? Faham dah? Duduk diam-diam. Saya bagi tadi. Saya bagi tadi. Apabila dia tak faham bahasa Melayu lah. Terima kasih. You see, saya double standard. Ya, saya nak katakan, kata Beluk patut dengar sekarang ni. Saya dengar apa yang Bagan beritahu. Sebenarnya saya nak kata terima kasih banyak-banyak. Saya agak confused sebelum ucapan Bagan, tapi sekarang Bagan dah beri satu, orang kata satu keterangan, membuatkan saya jadi faham. Apa dia? Saya nak katakan begini. Rasanya memang betul projek Linas tu, kenapa dia orang buat juga, kerana terdahulu ada perjanjian yang memang dia orang kena honor sekarang. Macam Bagan sebut tadi, sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang, beliau menolak satu perkara yang memang tak boleh ditunaikan. Kerana asas ada perkara tak boleh nak ditunaikan. Kita pelabur asing minta, tak boleh. Kita gentleman kata tak boleh. Macam saya rasa Linas, saya mendapat maklumat, untuk makluman Kota Belud, semasa pengumuman kawasan pendastrian tu nak diberi atau nak ditawarkan kepada Linas, berlumba-lumba pemimpin UMNO pergi merayu nak dapatkan tanah di kawasan itu, kerana projectednya tanah itu akan berhasil atau memberi nilai tinggi masa akan datang apabila projek itu dimulakan.
Ini yang tak diberitahu. Kenapa Kota Belud tak mau ambil tahu perkara tu? Saya di kawasan itu, saya tahu apa yang berlaku di situ. Dan orang-orang seperti rakan-rakan Kota Belud sendiri mengakui perkara tu. Kalau katakan perkara ni ditimbulkan sekarang, kenapa Kota Belud rasa boleh ke nak pergi mempengaruhi rakan-rakan di sana supaya menolak projek ini, kemudian nak katakan kerajaan negeri atau persekutuan terpaksa menanggung bayaran pampasan yang patut diberi kepada Linas akibat daripada keputusan telah dibuat 5 tahun dulu. Siapa yang buat? Kerajaan negeri. Siapa buat? MITI juga terlibat dalam mengemukakan tawaran ini. Kenapa isu ini tidak dilihat daripada sudut itu? Bahkan saya ucap banyak terima kasih, bahkan dah kemukakan sebenarnya satu kenyataan yang cukup penting, bahawa penolakan sesuatu projek yang nak masuk itu sebenarnya ada akibat di belakangnya, yang kalau benda itu boleh menjejaskan imej kita, patut kita tolak. Dan Timbalan Menteri juga mengatakan usaha sekarang ni nak fikir mana pelaburan yang berfaedah, berkualiti dan menguntungkan. Ini yang dikatakan. Kalau dah jelas tak menguntungkan, memberi faedah atau kesan buruk, buat apa kita terima? Terima kasih Bagan. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya rasa telah memberikan satu penjelasan yang untuk ahli-ahli parlimen yang bukan daripada faham. Kerana kita pun kita rasa ragu-ragu mengapa sebuah syarikat daripada Australia kena datang ke Pahang. Apabila apa yang dia dapat rare earth pun dari Australia tak mau buat, datang sampai ke Kuantan, giving untuk buat. Itulah yang jadi masalah. Saya rasa rakyat di sana tak mau. Kalau yang wakil rakyat daripada Kota Belud beria-ria nak itu loji kilang rare earth, mungkin boleh bina belakang rumah dia. Tapi itu masalah dengan ahli parlimen Barisan Nasional. Dia selalu cakap, oh itu baik untuk rakyat, tapi tak mau bina di belakang rumah dia. Berani tak? Buat satu loji dekat belakang rumah anda lah. Berani tak? Kalau tak berani, boleh mencela sudah yang amat berhormat, pun yang tak mau handsome. cakap lagi. Duduk diam-diam. Yang paling handsome. Saya sudah cakap tadi. Ketua Menteri yang paling handsome, boleh? Tadi saya sudah cakap. Boleh? Duduk diam-diam. Nanti kalau anda baik, saya boleh. belakang baik, saya mungkin akan bagi. Saya akan bagi. Duduk dulu. Yang amat berhormat, yang duduk dulu. Yang paling bijaksana. Boleh disiplinkan itu ahli parlimen. Baganta bagi jalan ya. Tak boleh. Walaupun saya puji bijaksana, cantik, molek, handsome, tak boleh. Tak boleh. Kita tak suka cinta monyet macam inilah. Ini cinta monyet ini tak pakai. Datuk Speaker, di sini saya rasa yang penting ialah bahawa kita sama-sama kerjasama untuk pastikan pelaburan asing dalam sektor yang bernilai tinggi, sektor berteknologi tinggi, dapatlah menghala ke Malaysia. Dan kalau kita lihat perkembangan sedunia, ketika ini adalah satu peluang yang amat baik. Kerana kalau dalam negara China bukanlah satu tapak pelaburan seperti dulu, kerana kos gaji pun sudah naik melambung tinggi, dan kerana ada beberapa faktor yang lain menyebabkan banyak syarikat-syarikat asing mengkaji semula untuk mencari tapak lain. So tadi ada pula satu dakwaan bahawa saya pergi negeri China untuk tarik pelaburan. Saya rasa itu memang tak tepat. Kita tahu mana pelaburan yang sebenarnya kita harus memberikan tumpuan. Dan saya rasa selalu nak buat itu sindiran dan juga implikasi yang jahat ini saya tak mau jawab lah. Ini saya rasa tak matang, kerana kita mesti cari sumber negara yang mempunyai dana kewangan yang besar. Dan kita tak dapat nafikan dalam dunia sekarang 3 sumber utama selain daripada negeri China, negeri India ialah Timur Tengah. Dan itulah tumpuan yang kita mesti berikan. Janganlah menggunakan faktor-faktor ataupun sentimen-sentimen lain yang tidak berkaitan, kerana yang rugi akhirnya ialah kita diri sendiri. So oleh sebab itu kita harap biarlah kita mendekati masalah pelaburan ini secara matang, dan kita mesti akui kejayaan negeri-negeri yang dapat menarik pelaburan.
dalam 3 tahun ini, negeri yang menarik pelaburan yang paling banyak tidak lain, tidak bukan adalah Selangor. Ini tak dapat dinafikan. Sama juga, negeri yang mendapat pelabur paling banyak pada tahun lepas ialah negeri Pulau Pinang. Nah, kalau pelabur tak yakin dengan urus tadbir yang diberikan, siapa akan datang? We all know that the hardest deal, the hardest moment in any transaction is closing the deal dengan Ezek. Tanyalah itu ejen insurance. Nanti saya akan bagi. Kawan baik ni saya akan bagi. Dulu sekejap, saya habis dulu. Dalam apa-apa transaksi, tanyalah ejen insurance. Mereka cakap the hardest moment is getting the signature, closing the deal. That is the hardest moment. Kalau mereka tak yakin dengan prestasi kerajaan negeri, takkan mereka akan labur berbilion-bilion ringgit. Tahun lepas 12.2 bilion ringgit. Sungguhpun Pulau Pinang mempunyai 6% daripada penduduk Malaysia. Pulau Pinang menarik 36% daripada FDI ke negara Malaysia. Sila Yang Berhormat. Terima kasih, Pak. Tuan Betul, nak tanya sikit sama ada Yang Berhormat Bagan tadi menerima bahawa Pulau Pinang dan Negeri Selangor 40 tahun dahulu sudah menarik banyak, yang paling banyak pelaburan datang ke Malaysia adalah Pulau Pinang dan Selangor. Dan hari ini pun berterusan. Prasarana dah ada, airport semua dah ada. Adakah ini satu kejayaan yang terbaru ataupun yang telah lama diwujudkan 40 tahun dahulu? Nak tanya Yang Berhormat. Pelaluan Bagan. Sikit-sikit sampai. Lepas arah bagi perlis juga. Ini dua-dua negeri polis punya. Nanti saya jawab dulu. I stand corrected lah, Yang Berhormat. Tetapi kalau saya lihat angka-angka yang diberikan oleh MIDA sendiri, inilah kali pertama Pulau Pinang mendapat nombor 1 dalam aspek pelaburan. I stand corrected. Kalau Yang Berhormat boleh berikan angka lain, saya bersedia untuk betulkannya. Have you got the figures or not? Don't talk on sentiment and feeling. No, you are the PAC chairman. Tuan Betul, saya mengaku ada kala yang nombor 1, ada kala nombor 2. Dia bukan sentiasa berterusan nombor 1. Ada negeri-negeri yang naik, ada turun. Dia ada masa-masa. Jadi dia terpulang kepada industri berkenaan. Kalau industri elektronik naik, dia naikkan satu negeri yang banyak elektronik. Kalau industri kelapa sawit naik, maka pelaburan yang di situ naik. Jadi dia bergantung kepada industri naik turun, business cycle pada tiap industri. Terima kasih. Dalam apa business cycle pun dalam 20 tahun ini, kali pertama Pulau Pinang dapat nombor 1 ialah tahun lepas. I stand corrected if you got the figures. Come on, we are all professionals. Give a good example to your junior. Boleh? Supaya dia, kalau dia nak jadi timbalan menteri, ikut cara Yang Berhormat. Ya, boleh Yang Berhormat. Pengerusi PAC chairman. Boleh, kalau nak jadi timbalan menteri, saya nak berikan sedikit nasihat, free advice, no need to charge. Yang Berhormat boleh. Tak perlu kalau nak jadi timbalan menteri dan menteri. Saya nak tanya saja, sama ada pelabur itu datang kerana Yang Berhormat atau tidak, ataupun oleh kerana pelabuhan yang kita buat. Soalan saya tidak dijawab dari tadi. So di sini saya nak minta dengarlah. Saya ulang ni sekali lagi. Yang Berhormat kalau nak tanya, kita tanya. Tengok kelakuan macam ni, macam mana boleh bagi? Duduk. Dengar. You kena jual insurans lah Yang Berhormat. Disiplin. Insurans Duduk tak bagi. Ya. Kalau nak jadi timbalan menteri, belajar cara Yang Berhormat Padang Besar. Itu cara profesionalnya melalui fakta. Kalau tadi saya tanya, dia cakap tak ada, okey, dia terima. Bukan macam Rembau, hantam kromo, bantai habis-habis. Itu sebab tak boleh jadi timbalan menteri. Kalau nak ikut cara dia, habis you punya kerja politik. Free advice. Okay. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya sekali lagi meminta bahawa kita berikan tumpuan, kerana ini adalah peluang keemasan. Negara Jepun, kerana apa yang berlaku, syarikat-syarikat utama mereka dalam elektronik sedang membuat review, kerana dari segi aspek ekonomi, they have to diversify their risk. Itu memang satu perkara lumrah. So dalam proses diversifikasi ini, saya rasa Malaysia mempunyai peluang yang baik. Dan juga kalau kita lihat negara-negara lain, Eropah,
Eropah saya rasa yang tumpuan yang kita boleh berikan yang ialah negara Jerman. Yang lain-lain mungkin agak kurang sedikit. Dan kita harap bahawa perkara ini boleh diambil, dipertimbangkan oleh pihak kementerian. Dan dalam aspek ini, kalau kita nak invest, I think we need to invest in these countries. So kalau kita boleh berikan tumpuan yang lebih sikit dari segi, bukan dari segi sokongan, tapi juga dari segi kewangan. Ini amat penting. Kerana kalau kita terlepas peluang ini, cycle seperti yang disebut oleh Yang Berhormat dari Padang Besar, this cycle of investment, macam kita ada business cycle yang biasa, the investment also comes in terms of cycles. Dan saya perasaan bahawa investment cycle ini akan memuncak pada tahun ini ataupun awal tahun depan. Sekiranya kita tidak mendapat peluang atau terlepas peluang ini, saya rasa kita mesti kena tunggu investment cycle yang lain. Oleh sebab itu, saya harap bahawa pihak kementerian boleh menambah peruntukan untuk memberikan tumpuan kepada negara-negara tertentu. Dan di Eropah, saya rasa negara yang paling utama sekali, semua orang tahu, ialah Germany. Tidak ada Germany dan juga negara-negara berjiran dengan dia, kerana tidak ada negara lain yang mempunyai kapasiti dan juga kebolehan dan kemampuan kewangan untuk buat pelaburan sedemikian. Tapi yang paling penting sekali, saya ingin merayu pihak kementerian, pastikan kita punya taman perindustrian seperti yang ada di Pulau Pinang. Dari segi infrastruktur, dari segi insentif, dapatlah diperluaskan. Macam kalau kita lihat bulan lepas, memang dianggap sebagai kluster elektrikal dan elektronik yang paling dinamik sekali. Dan dalam 3 tahun ini, dengan usaha pihak kementerian, kita dapat perluaskan kepada aerospace. Bukan sahaja Honeywell, tapi juga SAM pun telah datang. Dan juga diperluaskan lagi kepada biomedical field, medical devices, appliances. Dan sekarang pula kepada renewable energy. Kita harap bahawa kita boleh pertingkatkan infrastruktur sekarang. Ini amat perlu. Macam mana kita boleh yakinkan pelabur untuk datang? Bila dia datang, dia tengok infrastruktur sedemikian, tidak mencapai tahap antarabangsa. Nah, sekarang mereka perlukan tahap antarabangsa. Nah, seperti yang saya tegaskan tadi, bukan sahaja dari segi jalan, bukan sahaja dari segi peparitan, bukan sahaja dari segi pembentukan waste treatment. That one also is very important. Kita harap ini boleh diambil kira oleh pihak Timbalan Menteri atau pihak kementerian. Waste treatment itu amat mahal, tapi amat perlu. Dan akhirnya ialah digital intelligence. Satu lagi aspek yang saya nak timbulkan ialah tentang SME. Kita harap bahawa kerajaan negeri di Pulau Pinang telah jalankan usaha, dan kita harap boleh dapat bantuan ataupun dapat pelarasan daripada pihak kementerian untuk membangunkan itu SME. Kerajaan negeri telah menjalankan beberapa inisiatif. Di antaranya ialah, nombor 1, menubuhkan satu badan advisory untuk memberikan perundingan nasihat secara percuma. Yang kedua, membina satu bangunan pusat SME, di mana kita akan sewakan dengan harga atau dengan sewa subsidi, subsidized rental, dengan sewa nominal kepada startups, mereka yang hanya mulakan perniagaan mereka untuk satu tempoh masa 2 tahun. Dan selepas itu mereka kena tinggalkan tempat itu dan berikan tempat kepada pengusaha-pengusaha yang baru. Dan yang ketiga ialah menubuhkan satu taman perindustrian SME, hanya untuk SME supaya mereka dapat beli tanah dan bina kilang mereka. Kita harap bahawa bantuan yang sewajarnya dapatlah diperolehi daripada pihak kementerian. Saya ingin juga menggulung ucapan saya dengan mencadangkan bahawa kita mestilah memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Transparency International. Masalah rasuah ataupun integriti ataupun ketulusan adalah sekarang satu perkara yang amat penting untuk syarikat-syarikat
antarabangsa, khususnya di Amerika Syarikat. Selepas Presiden Obama meluluskan satu akta yang dinamakan Foreign Corrupt Practices Act, banyak syarikat-syarikat Amerika Syarikat mau melabur dalam tempat di mana ia dianggap bersih daripada masalah penyalahgunaan kuasa, penyelewengan kewangan dan juga amanah rasuah. Kerana kalau mereka terlibat dalam apa-apa hanky-panky dengan izin, apa-apa salah laku, sungguh pun berlaku di negara lain, mereka boleh didakwa di Amerika Syarikat sama seperti mereka telah memberikan wang sokongan kepada seorang pegawai kerajaan Amerika Syarikat. So this is a law that encompasses extraterritoriality for American companies dengan izin. So sebab itu untuk syarikat-syarikat Amerika Syarikat, mereka mau pergi ke negeri-negeri yang tidak ada masalah dengan rasuah. Kalau boleh ada kedudukan rasuah sifar. Nah, itulah sebabnya kita harap bahawa Kerajaan Persekutuan bolehlah menjalankan atau melaksanakan beberapa peraturan ataupun penguatkuasaan untuk memastikan kita dapat memperbaiki kedudukan dalam Transparency International secara ketara. Kalau tidak, saya rasa ini akan menjejaskan daya saing Malaysia untuk menarik pelaburan. Datuk Speaker, ini saya rasa adalah satu competitive advantage atau satu kelebihan kompetitif. It's not comparative advantage, it is a competitive advantage yang akan menjadi menunjuk dalam masa akan datang, dan kita harus bersiap sedia untuk menangani cabaran ini. Kalau tidak, negara-negara lain yang memperbaiki masalah integriti mereka akan mempunyai kelebihan kalau berbanding dengan Malaysia. Oleh itu, di sini saya sekali lagi ingin menyarankan bahawa kita menggunakan peluang ini, mensasarkan negara yang sekarang dalam investment cycle yang saya sebut tadi, supaya kita dapat sama-sama dapat bergandingan bahu untuk menarik pelaburan ke Malaysia. Dan bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan negeri bersedia memberikan sokongan dan memberikan kerjasama penuh supaya kita dapat menjayakan usaha ini demi kepentingan rakyat Malaysia dan juga kepentingan nasional. Sekian, terima kasih.